Ah, baik, sebelum kita mulakan pengajian kita, eh, kita baca kitab Fatihah kepada pengarang kitab kita, iaitu Syekh Abil Fadail Ibrahim bin Abdul Wahab Az-Zanjani rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi pengajian kitab kita ni, matan bina ni, pengajian matan yang paling asas dalam ilmu sorof. Paling asas. Jadi, kalau siapa-siapa yang tak pernah belajar bahasa Arab, mungkin agak sukar sedikit. Tapi saya akan mengajar di dalam bahasa Melayu. Saya tak akan mengajar dalam bahasa Arab. Kalau saya mengajar bahasa Arab, saya lagi takut orang tak faham. Jadi, saya akan mengajar dalam bahasa Melayu dan saya akan terjemahkan satu persatu, insya-Allah. Jadi di sini saya akan terjemah serta pula kadang-kadang ada istilah dalam ilmu bahasa Arab ni, kadang-kadang tak boleh terjemah tapi kita boleh faham. Kadang-kadang kita boleh kita belajar bahasa Arab, kadang-kadang kalimah tu tidak boleh diterjemahkan, tapi cuma kita faham kata itu, faham kata makna dia apa. Makna faham, terjemahan tu kita tak tahu. Sebab terjemah tak tahu? Sebab terjemah kadang-kadang ada setengah bahasa Arab tak boleh diterjemahkan. Dia panggil istilah. Tiap-tiap ilmu ada istilah. Ilmu nahu, ilmu saraf, mantiq, balaghah, semua ada istilah. Semua ada istilah. Baik, tengok kitab kita. Siapa-siapa yang ada kitab terjemah pun boleh digunakan, dipersilakan. Tapi saya menggunakan kitab bahasa Arab. Secara full bahasa Arab, dan saya akan terjemahkan. Baik, kita tengok daripada awal. Siapa pengarang kitab kita ni, dia kena tahu. Jadi awal-awal kita nak belajar kitab, kita kena tahu nama kitab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tengok di muka hadapan. Dia kata matnul bina'i wal asasi. Ini ialah matan bagi bina dan asas. Bina ni dipanggil binaan lah. Binaan. Itu nak terjemah payah juga tu. Tapi tak apa, kita faham dulu. Dan asas. Asas ni asas lah. Bahasa Arab panggil asas. Bahasa Melayu kita panggil tunjang. Panggil asas ni tunjang. Kalau orang Kedah panggil pedu. Pedu. Asas. Asas ni bahasa Arab. Siapa sekarang? Lil alamati. Tengok muka depan sekali. Muka depan ni. Ni. Muka depan sekali. Jangan masuk bismillah lagi dah ni. Muka depan ni. Ni kita mengaji cara pondok. Pengajian cara pengajian pondok. Bagi al-alamah. Bagi orang yang bersangatan alim. Bagi orang yang bersangatan alim. Bukan orang alim. Kalau orang alim, al-alimu. Bahasa Arab panggil al-alimu. Kalau al-alamati, al-alamah ada ta tu, itu dia panggil yang bersangatan alim. Dia panggil ta tu ta lil mubalaghah. Bersangatan alim. Siapa dia? Mula Abdillah Adan Qazi. Mula Abdillah Adan Qazi. Nama dia. Nama dia Mula Abdillah Adan Qazi. Dia ni orang belah-belah belah-belah Tantan ni, Kazakhstan.
Uzbekistan, belah sana lah. Kan? Kebanyakan orang Arab ni, banyakkan orang orang alim-alim dalam bahasa Arab ni orang Ajam. Orang yang selain daripada bahasa selain daripada orang Arab, kebanyakan. Orang Arab pun ramai juga. Tapi banyak juga orang-orang Ajam ni alim dalam ilmu lughah. Seperti Imam Sibawai. Imam Sibawai ni, eh, dia alim dalam ilmu nahu. Gelaran ni Sibawai. Eh? Imam Sibawai ni dia alim dalam ilmu nahu. Orang Arab pun dah ambil kaedah dekat dia juga. Orang Arab pun dah kalah dengan dia juga. Hebat Habis. Wayalihi dan wayalihi. Ajam tu maksudnya orang yang selain daripada bahasa orang Arab. Macam kita ni orang Ajam. Kita Melayu Ajam. Ajam ni dia panggil foreigner lah. Tu dia. Kita panggil foreigner nisbah bahasa Arab. Nisbah orang Arab tu maksudnya orang luar bahasa Arab panggil Ajam. Tak panggil apa foreigner. Boleh juga. Baik. Wayalihi dan mengeringilah non-Arab. Boleh. Orang luar Arab. Foreigner tak kenal orang luar kan. Dan mengeringilah akan matan bina ni oleh matan Tasrifil Izzi. Dalam kitab ni ada 2 kitab. Satu matan bina, satu matan izzi. Satu matan bina, satu matan izzi. Jadi kita belajar ni matan bina. Habis. Matan izzi ni karangan li Izzuddin Abil Fadl li Ibrahim bin Abdul Wahab bin Imaduddin Al-Ma'ruf bin Zanjani. Al-Mutafa sanatan 655 Hijrah. Kilahuma fi ilmi sarfi. Kedua-duanya itu dalam ilmu saraf. Jadi, dua-dua kitab ni dalam ilmu saraf. Tapi kita nak baca ni, matan bina. Ni asas. Jadi, kitab matan bina ni masyhur di kalangan kitab-kitab pondok. Ataupun di pusat pengajian pondok, masyhur dengan matan bina ni. Apabila seseorang itu masuk pondok, wajib tak dapat tidak dia kena belajar matan bina. Saya dulu sebelum bila masuk pondok tu kena belajar matan bina, kena ngapal. Saya ngapal dulu matan ni. Ni ikhlas cakap saya dulu Allah Taala bagi nikmat dulu. Saya ngapal matan bina ni pada ketika umur 22 tak silap. Mula-mula masuk pondok, mula-mula saya ngapal matan Jurumiyah, Nahu, kemudian matan bina. Kemudian hadis 40 Imam Nawawi, kemudian matan Sanusi. Sanusi Umur Barahim. Mula-mula masuk 4 tu saya ngapal dulu. Matan bina ni saya dulu ngapal. Dulu saya ngapal tak belajar lagi. Saya nampak. Saya mengapal dulu tapi tak belajar lagi. Mengapal tak erti pun saya tak faham pun. Saya mengapal. Saya mengapal dalam lebih kurang seminggu lebih tak silap dulu. Bila ngapal tu, Tok Guru tak mengajar lagi. Tapi dah ngapal lah. Tok Guru kata suruh ngapal. Dia kata nak belajar nanti. Dia kata kalau kita belajar dulu, nanti malas nak mengapal. Dia kata. Kata Tok Guru lah. Jadi kalau kita, dia kata kat saya ni waktu orang muda lah. Dia kata kalau kita mengapal dulu, bagus. Lepas tu baru kita belajar. Baru kita ingat lagi. Dia kata. Tapi dia kata kalau dah belajar, kebanyakan. Dia kata, kalau orang dah belajar, kebanyakan dia nak mengapal tu, dia jadi susah sikit. Kebanyakan. Tapi ada juga yang dah belajar tapi menghafal, ada juga ternyata habis. Jadi matan bina ni dia penuh keberkatan. Baik. Okey, kita buka surat yang awal. Muka surat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kan? Baik. Buka muka surat awal Okey. Minta tolong tutup suara sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah masuk. Bismillah dah.
Dengan nama Allah. Itu terjemahan. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi pula yang amat mengasihani. Jadi perbahasan bismillah ni saya tak nak bahas dalam ilmu saraf. Kalau saya bahas kepada siapa yang tak pernah belajar bahasa Arab, dia akan pening. Saya tak mau bahas. Bagi peringkat mubtadi, bagi peringkat orang yang mula-mula belajar, kata guru saya, dia kata, kita, kalau orang tu dia tak pernah belajar bahasa Arab langsung, kita baca surah tu hanya sekadar bagi faham dulu. Nanti akan datang bila kita dah faham, nanti kita nak belajar bahasa Arab, baru kita mendalami. Kalau saya mendalami Bismillahirrahmanirrahim, waktu belajar dulu dengan guru, Bismillahirrahmanirrahim tu kadang-kadang 3 hari perbahasan ni baru habis. Bismillah saja, tak masuk lagi. Dia buat bar tu takluk mana ya, memang ada rakaman, tengah rakam. Baik, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwab at-tasrifi khamsatun wa salasuna baban, sittatu minha lis-sulasiyil mujarradi. Tengok. Siapa yang ada terjemah tak apalah. Ni saya nak terjemah. Saya terjemah sama dengan macam saya mengajar kitab Jawi. Kitab Jawi tu bahasa dia lama. Begitu jugalah saya terjemah pun bahasa lama juga. Tak sama dengan buku yang tuan-tuan beli yang terjemah tu, tak sama. Saya terjemah mengikut sistem pondok dan terjemahan tu mengikut kaedah Nahwu dan Sorof. Mengikut kaedah Nahwu Sorof. Jadi saya terjemah tu mengikut kaedah Nahwu Sorof. Baik, tengok. I'lam. Hendak ketahui olehmu. Tengok. Kalau siapa pernah belajar dengan saya kitab Jawi, dia tahulah. Dalam kitab Jawi tu macam mana kan. Ni saya terjemah. Sebab ni saya terjemah sistem pondok. Hendak ketahui oleh kamu. I'lam ni kalau belajar bahasa Arab, dia panggil fi'il amar. Fi'il amar ni fi'il menunjuk kata arahan. Fi'il menunjuk kata, fi'il di atas menunjuk arahan. Jadi tunjuk, hendak ketahui olehmu, hendak tahu oleh kamu. Hendak ketahui oleh kamu. Anna abwab at-tasrifi, akan bahawasanya bab-bab daripada tasrif itu, bila sebut kata bab daripada tasrif itu, makna kata tasrif tu dia ada banyak bab. Dia tasrif ni, kalau siapa pernah belajar bahasa Arab, dia macam tasrif fa'ala, fa'alu, fa'alat. Itu tasrif tu. Itu tasrif lah tu. Jadi ilmu tasrif. Nanti dia panggil tasrif lah tu. Baik, tengok. Akan bahawasanya bab-bab daripada tasrif itu khamsatun wa salasuna baban, ialah ada 35 nisbah bab. Jadi ilmu tasrif ni dia ada 35 bab. Sebab tu ilmu tasrif ni penting tuan-tuan. Di antaranya contoh kita tengok ayat Al-Quran. Dia tak sama dengan tadabbur Al-Quran lain. Kita baca dalam Quran, terjemah Quran tu lain, itu terjemahan. Contoh kita tengok dalam Al-Quran. Dia kadang-kadang kalau kita jumpa kalimah Arab tu, kadang-kadang dia tak sama maksud dia. Kita nak terjemah fa'ala lain. Apabila dia ada tasydid, itu maksud dia lain kadang-kadang. Contoh kita kata begini. Kita kata doroba. Doroba dengan yadribu, dia lain. Doroba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari'. Fi'il madhi ni perbuatan yang menunjuk di atas yang telah lepas. Kita panggil past tense. Kita panggil past tense.
Itu akan datang kita bahas nanti. Mari tengok. Jadi semua bab tasrif ini ada 35 bab. Ada 35 bab. Mana dia? Sitatun minha. Badal pada kata sitatun minha. 6 daripadanya. Minha tu, ha tu rujuk pada kata khamsatun wa salasuna. Tulis 35 situ. Kalau mudah. 6 daripadanya daripada 35. 6 daripadanya daripada 35. Ha tu rujuk pada kata khamsatun wa salasuna. 6 daripada 35 tu lisulasiyil mujarradi. Bagi sulasi mujarrad. Apa sulasi mujarrad? Bagi fi'il yang ada 3 huruf yang tidak ada tambahan. Tulis itu. Saya ulang balik. Lisulasiyil mujarrad. Bagi fi'il sulasi mujarrad. Maksudnya ini istilah sebenarnya. Tapi saya terjemahkan. Fi'il yang dinisbahkan 3 huruf yang tidak ada huruf tambahan. Yang ketiadaan ada huruf tambahan. Tulis itu. Tulis contoh. Seperti fa'ala, fa'ilam. Tu. Fa'ala tu dipanggil sulasi mujarrad. Fa'ala, fa'ula. Tu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ni, fi'il dia tu menunjuk di atas 3 huruf dengan ketiadaan tambahan huruf. Dia tak ada tambahan huruf. 3 je. Jadi, fi'il sulasi mujarrad ni dia ada 6 bab. Dia ada 6 bab semua. Dia ada 6 bab. Baik. Faham semua. Kalau tak faham, boleh tanya soalan di situ. Ni mula-mula ni tak apa dengar dulu. Dia mudah sikit lah. Nanti makin lama payah sikit. Walaupun dia dah asas, tapi tak apalah. Siapa-siapa tak nak belajar tu, cuba belajar. Tak apa. Kalau tak faham, jangan risau. InsyaAllah taklah beri kefahaman pada kita nanti insyaAllah. Bukan tak faham apa tak faham. Tengok. Ajar Rahayu dia biasa belajar kitab bahasa Arab. Asas. Tengok. Baik. Jadi bila sebut fi'il sulasi mujarrad, iaitu fi'il yang dinisbahkan kepada 3 huruf. Al-mujarrad ni yang sunyi. Asal mujarrad ni sunyi tau. Mujarrad ni sunyi, tapi sunyi daripada tambahan huruf. Tulis itu. Mujarrad ni sunyi daripada tambahan huruf. Kalau bahasa Arab dia panggil al-khali anil ziyadah. Saya tak mau cakap bahasa Arab. Kalau cakap bahasa Arab kan, saya takdir bahasa Arab kan pening. Saya cuma terjemahkan saja. Kemudian bagi makna faham. Baik, tengok bab yang pertama. Jadi, kena ingat, tulis siap-siap. Semua ada 35 bab. 6 bab tu dikatakan fi'il sulasi. Apa fi'il sulasi? Fi'il yang menunjuk di atas 3 huruf yang sunyi, yang tidak ada. Sunyi itu tidak ada lah. Yang tidak ada daripada huruf tambahan. Bahasa kitab dia panggil tidak sunyi. Maksudnya tak sunyi itu tak ada lah. Dia kata yang sunyi maksudnya sunyi itu tak ada lah. Yang sunyi mana tak ada. Kalau belajar ilmu tahir pun kita tahu dah. Dia maksud sifat salbiah. Kita kata bakok, kekal. Ya, tidak ada tambahan, betul. Yang asli. Macam kita lah, kita kata bakok, kekal. Apa ni berkekal? Tidak ada kesudahan. Itu salbiah. Salbiah. Bila kata sunyi daripada tambahan, apa ya? Tidak ada tambahan, tidak ada huruf tambahan. Dia asli. Kita kata miskin. Apa dia? Tidak ada harta. Itu semua sifat salbiah. Habis itu. Baik, itu bab tauhid. Ru'wat ya. Al-babul awwalu.
Bermula bab yang pertama. Mana bab yang pertama? Ni. Ialah khabar. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ni wazan yang pertama. Jangan terjemahkan fa'ala yaf'ulu Fa'ala tu istilah. Fa'ala tu istilah. Dia panggil timbangan. Tulis itu. Fa'ala yaf'ulu ni dipanggil timbangan. Ibarat dia panggil sifir. Kalau matematik ni sifir. Nampak? Sebab apa? Sebab kita akan datang, kita nak guna pada kalimah lain. Contoh fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Apa kita nak kata? Nasara yansuru. Jadi kalimah yang sama dengan timbangan fa'ala yaf'ulu tu, itu dipanggil bab yang pertama. Tu depan tengok. Fa'ala yaf'ulu bermula. Bermula bab yang pertama itu ialah fa'ala yaf'ulu. Tu timbangan dia. Mauzunuhu. Bermula wazannya. Wazan bagi bab yang pertama. Nasara yansuru. Dapat tak? Kita ambil timbangan tu sama. Kita kenakan dengan dia. Apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu tu sama timbangan dia. Ini timbangan asal. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian nasara yansuru. Nasara yansuru tu kita ambil timbangan fa'ala yaf'ulu. Nasara ni dipanggil tolong. Nasara. Tu dia. Baik, tengok. Siapa-siapa tak pernah belajar bahasa Arab boleh dengar dulu biasa dia lah. Dia agak payah sikit kalau tak pernah belajar Mana-mana ilmu begitu kita kalau tak pernah belajar kita rasa kekok sikit. Kena sabarlah. Bulan puasa ni kita banyak sabar, insya-Allah Taala beri pada kita ilmu Kita niat kata kita nak belajar ilmu sharaf ni nak faham Al-Quran. Tu je kita ingat. Kita nak faham Al-Quran. Mauzunu. Bermula mauzunnya, wazannya. Wazan bagi bab yang pertama ni nasara yansuru. Tu dia. Maksudnya mauzun ni benda yang kita buat timbang, tulis itu. Perkara yang kita buat timbangan tu. Ibaratnya ginilah. Ajar anak. Ibaratnya gini, kita ada tempat timbangan. Tempat timbangan tu kita ambil apa? Kita ambil minyak letak situ. Lepas tu kita tukar pula minyak. Ambil apa? Ambil gula ke? Begitu juga ni. Asas dia fa'ala yaf'ulu tu ada dah. Tempat timbangan. Kemudian kita ambil timbangan lain. Nasara yang suruh ke? Nampak tak? Itu sebagai contoh Baik. Gaitan wazan ya, mauzun. Ya. Sama tak ni? Ustaz. Apa dia? Daripada perkataan wazan ke mauzunuh tu? Mauzunuh ni perkataan benda wazan yang kita buat timbangan. Perkara kalimah yang kita buat timbangan tu apa? Kalimah dia. Nasara yang suruh. Contoh. Ini dia bagi satu contoh lah. Nampaknya kok. Mauzunuh ni kita perkara yang kita buat timbang. Ibaratnya kita ada satu timbangan. Apa yang benda kita buat timbang tu? Minyak sebagai contoh. Acuan. Ajarona kalau bahasa Melayu saya tanya dia lah. Acuan. Jadi ibaratnya acuan itu kita panggil wazan. Fa'ala yaf'ulu tu panggil acuan dia. Apa nak? Benda yang kita nak masuk ke acuan tu, itu dia kata mauzunuhu. Tu dia. Benda yang kita nak buat timbang tu. Ustaz, saya rasa Haji Yaakob tanya apa tu kata dasar dia Ustaz. Maksudnya kata dasar macam mana? Dia tanya tu kata dasar dia apa, wazana ke apa benda macam tu. Wazan? Mauzunuh. kata Mauzunuh dah- isi maf'ul. Mauzunuh tu isi maf'ul. Haji Yaakob. Benda yang kita buat timbang, dia panggil mauzunuh tu dia panggil isi maf'ul.
Isim maf'ul. Baik. Mauzunuhu. Bermula kalimah yang dibuat timbangan itu ialah nasara yang suruh. Tak payah kita terjemah gitu, tak apa. Kita kat mauzun, kita faham. Tapi nak bagi faham dululah. Lepas ni tak payah terjemah dah. Habis. Wa alamatu, dan bermula alamatnya. Tanda-tandanya. Alamat ni tanda. Percaman. Bermula tanda-tandanya, tanda bagi bab yang pertama ni. Macam mana kita nak kenal kata bab yang pertama ni? Rupa dia lagu mana? Wa alamatu, waw tu waw apa? Kai ni. Wa alamatu, waw tu waw apa? Ajar Rohana. Wa atof. Kan saya soalan tadi. Macam mana kita nak kenal fa'ala yaf'ulu tu? Mana alamat dia? Waw listin Waw istigna fasihah. lil bayan. Istiqna lil bayan. Istiqna lil bayan. Pertanyaan Ajar Rohana. Soalan kata, ada orang tanya musannif. Mana alamat-alamat bagi bab yang pertama ni? Mana tanda-tanda dia? Nak kenal. Kalau seorang tanya nak kenal lagu mana ni? Kalau orang tanya acuan ni, acuan untuk buat kek apa ni? Dia mesti ada tanda-tanda dia. Dia lekuk sikit ke apa ke? Ni nak beritahu ni. Tengok. Dan tanda-tandanya, tanda-tanda bagi bab yang pertama, ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari'i. Alamat tanda-tandanya ialah ayyakuna, bahawasanya adalah ain bagi fi'il bagi bab yang pertama. Mana ain? Fa'ala. Ain tu, nampak ain? Nampak huruf ain tak? Tu fa'ala tu ain tu. Ain tu. Adalah ain fi'ilnya. Fi'il bagi bab yang pertama itu maftuhan, difatahkan, dibaris ataskan, difatahkan akan dia, akan ain. Difatah tu fil madi, pada fi'il madi. Baik, tengok. Contoh tu tadi. Fa'ala. Fa'ala tu ain dia situ. Ain dia tu di baris atas. Nampak tak? Tu nak cam tu. Di baris atas. Pada fi'il madi. Fa'ala tu kita panggil fi'il madi. Fi'il madi ni fi'il yang menunjuk di atas perbuatan yang telah lepas. Dipanggil past tense. Tulis sekejap. Tulis kat Noh. Ajar Rayu. Fa'ala tu fi'il past tense dia panggil. Tengok. Wa marmuman fil mudhari'i, dan didomahkan. Madhuman tu ataf pada kata maftuhan. Bahawasanya adalah ain fi'ilnya itu didomahkan pada fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Yaf'ulu. Ain tu, ain bagi yaf'ulu tu. So saya slow lah. Tak dengar. Okey Ustaz, suara Ustaz. Jelas. Okay. Cuba bagi tahu kata volume kuat kan yang jemaah tadi tu. Tolong mesej. Baik. Didomahkan akan dia, akan ain fi'il itu pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana? Yaf'ulu. Jadi yaf'ulu tu, ain pada kata yaf'ulu tu kena baris dhammah. Dhammah ni baris depan. Kita panggil istilah dhammah lah tu. Kena ingat istilah bahasa Arab dhammah, fathah. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Maknanya
Kalau fi'il madhi dia baris fathah, kalau fi'il mudhari' dia dhammah. Macam tu. Tapi dhammah tu pada huruf ain. Oh, pada huruf ain sahaja. Fa'ala yaf'ulu. Kalau fi'il madhi, dia baris fathah pada huruf ain. Kalau fi'il mudhari' di dhammah pada huruf kalau fi'il mudhari' dhammah pada huruf ain. Ya, tak apa, tugas Haji kerja lagi kan. Baik, silakan Haji Nur Zaman. Okey, baik. Habis itu. Faham lagi ni Hajar Rohaya. Oh ni kakak Hajar Rohana nak tanya apa ni? Tak ada. Baik. Wa bina'uhu. Okey, habis. Itu kita dah tahu dah kaedah ni, kita tahu dah. Kita dah tahu kata fi'il madhi tu ain dia duduk dekat baris. Fi'il madhi tu ain dia baris atas, baris fathah. Kalau fi'il mudhari' ain dia baris dhammah. Okey, baik, habis itu. Itu tak payah mana pun. Nampak relax lagi, tengok. Wa bina'uhu lil ta'diyati ghaliban. Ni dah. Tengok. Dan bermula binaannya. Binaan ni kita panggil apa? Terdirilah. Jadi binaan ni kita panggil terjemahan. Binaannya maksudnya bab yang pertama ni dia ni terbina di atas apa? Itu dia. Soalan orang tanya dia, orang tanya musannif, apakah binaan bagi bab yang pertama ni? Macam manakah kita nak terjemahkan bagi bab yang pertama ni? Dia kata lita'diyati khabar. Adalah ia bagi ta'diyah pada ghalib, pada kebanyakan. Apa maksud ta'diyah? Kalau siapa yang ada kitab Rumi ni tulis ta'diyah tu apa? Saya nak tanya yang pegang kitab terjemahan tu. Ajar Rohana ke kitab Arab? Sama juga Ustaz, takdiah juga. Ta'adi. Dia tak terangkan, kan? Ta'adi. Tengok. Apa maksud ta'diyah? Ni kena dombek ni. Ni kena dombek ni. Sebab kadang-kadang kitab terjemahan dia hanya terjemah betul-betul, dia tak boleh nak membantu dengan makna Okey, baik, tengok. Apa maksud ta'diyah? Akan datang dia hurai pada kita ta'diyah tu apa. Tapi saya huraikan dululah ta'diyah. Ta'diyah tu depan tu ada. Tapi saya hurai dulu Nanti akan datang dia hurai balik. Tak apa, tak rugi pun ulang. Ta'diyah ni ada depannya. Depan tu ada, tak apa. Ta'diyah itu ialah ialah fi'il ni secara ringkas. Boleh nampak. Ta'diyah ni fi'il perbuatan yang berhajat kepada maf'ul. Perbuatan yang berhajat kepada nak cakap apa maf'ul ni? Pemangsa Ustaz. Mangsa. Saya tak pernah ajar apa tu bahasa Arab cara beginner. Ajar Rohana. jadi kekok sikit lah saya Jadi pemangsa tapi minta tolong bantu saya sikit lah kalau saya tak tahu terjemahan tu. Saya dah bahasa Arab. Betul, pemangsa betul. Okey. Terima kasih banyak. Jadi bila sebut fi'il bila ta'diyah ni maksudnya dia berhajat kepada pemangsa. Contoh kita kata gini. Saya cakap gini, saya makan. Kalau cakap saya makan tu faham tak lagi? Faham. Makan apa? Tapi bila tak kita cakap, makan apalah, tak komplit. jadi tak komplit ayat tu. Tak sempurna. Bila orang tanya kau makan dia kata orang kalau kita cakap saya sedang makan apa? Nampak tak? Dia berhajat kepada pemangsa ataupun
Bukan pelaku maksudnya benda yang kita nak makan tu apa dia? Contohlah. Kita kata Yang- gitu. Ya, Yang kena buat. yang kena buat, betul. Pemangsa tu nampak macam rimau nak makan apa semua Kita nak yang kena buat. Apa yang kena buat? Apa dia yang kena buat? Itu panggil takdiah. Takdiah ni perkara yang apa yang kena buat. Contoh kita kata gini. Kita kata aku memukul. Pukul siapa? Mesti orang tanya. Dia berhajat pada apa yang dibuat tu. Aku pukul Zaid. Kita pun dengar, faham. Kalau kita sebut kata aku memukul, tak faham lagi. Pukul apa? Nampak tak? Kita kata daraba Zaidun Amran. Bahasa Arab. Memukullah oleh Zaid. Pukul apa? Kalau bahasa Melayu kata kerja transitif. Betul. Dia minta pertolongan Hajar Rahayu jugalah. Mungkin cara sekolah terjemah begitu. Sebab saya tak pernah ngajar. Ustaz dia tak boleh cakap Ya? Ya Kak ini? pemangsa tu lain. Pemangsa tu dia tak boleh cakap pemangsa, dia mangsa. Mangsa kan? Mangsa. Mangsa tu yang kena buat. Jadi pemangsa. Dia bukan pemangsa. Ya. Kalau pemangsa tu orang buat, tak kena. Betul. Baik. Jadi bila sebut takdiah, pada kebanyakan ghalib ni, ghaliban. Ghalib ni maksud pada kebanyakan. Tulis situ. Jadi pada kebanyakan, bab yang pertama ni, dia berhajat kepada maf'ul. Dia berhajat kepada perkara yang dibuat. Tulis siap-siap. Habis. Wa qad yakunu laziman. Dan terkadang. Waqad tu mana li taklil. Tulis itu. Yang kitab terjemah bahasa Melayu dia terjemah apa? Tu kat ini. Waqad tu. Terkadang. Dia tulis terkadang. Ya, terkadang ianya lazim. Terkadang boleh. Sebab dia panggil qad tu qad li taklil dia panggil. Dan terkadang dan sedikitlah. Kita kat itu juga sedikit pun boleh juga. Sebab li taklil. Dan sedikit adalah ia bab yang pertama ni fi'il lazim. Apa fi'il lazim? Laziman ni panggil fi'il lazim. Fi'il yang tidak berhajat kepada yang dibuat tu. Ada. Contoh kita kata gini. Keluar oleh Zaid. Zaid telah keluar. Kita faham dah Zaid keluar. Tapi kita tak tanyalah Zaid keluar mana. Tak ada dah. Kita faham kata dia keluar. Dia tak berhajat kepada yang dibuat. Contoh kita kharaja Zaidun. Faham dah? Sebab akan datang kita nak bahas dia fi'il lazim dengan fi'il mutani dia ada beza. Dia ada beza sedikit. Kalau fi'il lazim tapi kebanyakanlah fi'il lazim ni dengan semua anggota. Contoh gini. Kalau keluar Zaid, satu anggota keluar ke semua anggota keluar? Semua. Tapi kalau makan, semua anggota ke makan? Tangan kan. Tak. Tangan je. Bila tangan, itu panggil fi'il muta'addi. Itu ada satu takrif lagi. Ada satu takrif lagi. Dipanggil fi'il lazim. Fi'il lazim ni dipanggil, dia katakan ma yuf'alu. Ni dah masyarakat tapi tak dobit pun tak apa. Kalau fi'il lazim ma yuf'alu bi jami'il badan. Perkara yang dibuat tu dengan keseluruhan tubuh. Itu fi'il lazim. Tapi kalau fi'il ya. Ustaz, boleh tak kalau kita kaitkan macam ni, macam fi'il perbuatan yang berhajat kepada maf'ul tu, maksudnya dia perlu penyambut. Contohlah macam
saya mengejar. Maksudnya ayat ni tak lengkap. Kejar apa? Tapi Ha. kalau macam fi'il lazim tu, fi'il yang tak berhajat kepada maf'ul kan. Contohnya Ha. saya tidur. Jadi dah lengkap lah saya tidur. Tak perlukan penyambung kat depan. Macam tu ke lebih kurang? Nak Betul. faham ni. Sebab kalau kata tidur, nama Zaidun. Kita maklum lah, dia tidur. Tidur tu dengan satu anggota ke sekurang anggota? Seluruh anggota. Seluruh Sebab tu anggota. lazim. Tapi kebanyakan begitu Bukan kata semua tak ada gitu, tak. Kebanyakan macam tu. Okey, Kalau- terima kasih Ustaz. Faham itu Okey, baik. Contoh kita kata gini. Kharaja Zaidun, telah keluar Zaid. Zaid keluar, kepala dia keluar ke badan dia tinggal kat rumah? Keluar semua. Itu dipanggil fi'il lazim. Dalam ta'rif fi'il lazim, ma yuf'alu bi jami'il badan. Perkara yang dibuat tu dengan keseluruhan tubuh. Maksud dia pergi semua sekali. Tak berhajat pada maf'ul. Tapi kalau fi'il muta'addi, ma yuf'alu bi'inwin wahidin. Dengan satu anggota. Contoh gini. Kita kata, telah memukullah oleh Zaid. Itu nak panggil fi'il lazim ke fi'il muta'addi? Muta'addi. Sebab apa? Tadi. Sebab dia bahagian daripada anggota. Perlu maf'ul. Dia perlu penyambut. Bahagian daripada anggota. Dia sebab dia nak pukul tu bukan kata pukul pukul 10 anggota, takkan badan-badan pukul sekali, tak. Dia mesti satu anggota ataupun dua anggota, sebahagian saja. Kata kalau pukul dengan tangan ke, contoh tu nak bagi faham sikit tentang ta'rif fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Tu dia. Habis. Bagi nampak ni dulu senang. Nanti esok kalau kita jumpa ayat bahasa Arab, kita tahu dah. Mana fi'il lazim, mana fi'il muta'addi. Cuba bezakan dulu. Baik. Tengok contoh dia. Misalul muta'addi nahu. Nasara Zaidun. Amran. Menolonglah oleh Zaid akan Omar. Ini saya terjemah dalam bahasa pondok. Menolong oleh Zaid akan Omar. Tapi bukan semua. Tapi kata tu Ustaz, menolong mesti dengan semua anggota Ustaz. Lepas tu kita kata tadi kebanyakan begitu kalau dengan keseluruhan badan. Kalau menolong ni, kita maklum dia tolong mestilah kadang dengan bantuan duit ke sebahagian. Nampak tak? Nampak? Habis. Wa misalul lazimi. Dan bermula misal bagi fi'il lazim. Nau kharaja Zaidun. Telah keluar oleh Zaid. Dia tidak berhajat pada penyambut, kata ajar rayu. Saya tahu juga terjemah ni. Kalau jemaah tolong saya lah. Boleh saya turun peringkat mengajar beginner kalau dia nak. Saya tak boleh mengajar beginner. Saya dah biasa mengajar peringkat tinggi, tak biasa mengajar peringkat beginner. Ni first time ni. First time dalam hidup. Baik, habis. Baik, di sini dia nak ta'rif pula. Muta'addi tu apa? Sama tadi. Saya beritahu tadi dah. Ni dia nak ta'rif. Tadi saya beritahu nak bagi kefahaman dah tadi. Ni ta'rif bahasa Arab. Apa dia muta'addi? Apa dia fi'il lazim? Tengok. Perhati tengok. Terjemahan tu. Haji Yaakob. Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Bermula fi'il muta'addi. Ni fi'il muta'addi ni. Fi'il muta'addi Bermula fi'il muta'addi itu ialah ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Untung tuan-tuan belajar kitab ni ada baris. Kalau kitab yang level-level tinggi sikit tu tak ada baris dah. Allah Akbar tak ada baris. Dia ada syarah dia ni kitab ni. Syarah kitab ni bagi talkhis wa asas. Tu tak ada baris. Yang terjemahan ni tak ada baris tak? Yang terjemahan tak ada baris.
Oh, tak ada baris. Oh, Tak ada. Alhamdulillah. Untung bagus sangatlah Haji Yaakob beli tu. Saya lagi suka Haji Yaakob. Tak ada baris. Ya. Okey. Okey, terima kasih banyak. Tulis baris saya Haji Yaakob. Esok nak mengajar orang pula. Kitab ni. Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Apa dia nak sebut? Muta'addi tu apa dia? Ialah barang. Ma tu kalau bahasa Melayu kita terjemah dalam kitab Jawi dia kata barang kan. Tulis itu. Ma tu apa dia? Iaitu fi'il. Fi'il. Ma tu ialah fi'il. Fi'il mana? Yatajawazu. Yang melampaui lah. Kalau saya mengaji pondok dulu dia kata telajak. Yang telajak. Yang melampaui. Yang tajawaz ni. Benda yang melampaui. Benda yang lebih. Dia berhajat lah kita kata. Yang melampaui lah. Yang berhajat lah. Yang nak. Tulis itu. Yang nak kalau bahasa kita. Kalau bahasa kitab panggil berhajat. Nanti apa dia hajat Ustaz? Yang nak kepada. Saya nampak kita cuma yang nak. Kalau bahasa kitab, yang melampaui. Yang berhajat. Ma tu fi'il. Fi'il yang telajak. Yang melampaui. Ya kitab tu. Ma yatajawazu ke ma yatajawaza? Ma yatajawazu. Yatajawazu fi'lal fa'ili. Betul. Fi'il yang melampaui nak ia fi'il tu akan fi'lul fa'il, akan perbuatan fa'il. Fi'lu pertama tu perbuatan fa'il. Perbuatan orang yang membuat. Perbuatan bagi pelaku. Ni tak ada payah lagi ni kan. Kalau tonton depan-depan tu dia sakit kepala sikit. Perbuatan ma tu fi'il. Fi'il perbuatan yang melampaui. Ia perbuatan tu, ia ma tu. Melampaui apa? Akan perbuatan bagi fa'il. Melampaui apa? Takluk pada kata ma. Yang tajawaz. Melampaui itu kepada maf'ulun bih. Kalau kita baca kitab ni memang payah. Kefahaman tadi saya beritahu dah. Maksudnya apa? Perbuatan fa'il itu, perbuatan orang yang membuat tadi itu, dia berhajat kepada benda yang dibuat. Itu dia. Maksudnya perbuatan orang yang membuat tadi itu, dia berhajat, dia nak kepada benda yang dibuat. Contoh kita kata, memukul Zaid. Zaid tu nak pandai apa? Dia nak pukul apa? Dia nak pukul Amron. Dia nak pukul Omar. Jadi perbuatan itu berhajat pada Omar. Bukan pukul saja nak pukul apa. Mesti ada benda je nak pukul. Jadi perbuatan itu melampaui kepada Omar. Perbuatan itu nak kepada pukul Omar. Memukul Omar. Nampak ya ajar Rayu? Habis. Ya, siapa nak tanya? Faham lagi? Muta'addi. Siapa tak faham boleh tulis mesej. Tak apa, jangan risau. Saya tak marah. Ustaz, perbuatan memerlukan objek ke? Perbuatan memerlukan objek. Banyak sangat terjemahan ni. Betul lah tu Ustaz, betul lah. Fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan kepada berhajat kepada objek. Betul lah. Pada bukan Lebih senang difaham lah. Bangsa. Berhajat pada bangsa. Itu pukul je tak apalah. Pukul mana mangsa. Tapi kalau tak ada pukul, makan. Contoh, akala Zaidun al-aruza. Makanlah oleh Zaid akan nasi. Itu saya terjemah cara pondok lah. Habis itu. Ni siapa-siapa dengar pagi ni tak tahulah esok nak masuk ke tak tahu lagi ni. Pening lah Ustaz ajar apa bahasa Arab ni. Ya Allah. Tutang. Tak ada cerita bab tauhid pun.
fiqh pun tak ada, tasawuf pun tak ada. Ni bahasa Arab Bahasa Arab Ustaz mengajar apa tahun tu berhajat apa ni ustaz macam susah. Kak Syura kata dah susah dah. Allah Akbar. Tak apa Dengar dulu tak apa, bulan puasa dapat pahala besar ni. Dengar Dia kita mengaji ni cara lah mengaji. Dia makin payah tu kadang-kadang kena Allah Taala bagi kita. Dia kena benda senang. Kalau benda senang kita cuba tengok orang kalau senang orang kita buat relax je. Kadang dia letak pen itu kan senang. Apa dia dah faham? Lepas tu kadang-kadang kalau saya mengajar kitab yang payah-payah ni bagi nampak orang tumpu sikit. Tak faham. Minta maaf banyak lah. Saya dah cuba. Tapi tak apa, slow-slow. Kali pertama memang tak faham. Ustaz, lebih Mana senang orang daripada dah faham terus. lebih senang daripada matan maksud. Matan maksud dulu tak dia faham. Ni asas sekali ni. Ni asas sekali Ni asas. Ni senang sikit lah. Tak, dulu Ustaz ajar tu tak berapa faham. Yang ni lebih faham. Masa dia kalau benda tingkat kitab tinggi tu dia tak boleh nak turun bawah balik, dia nak ambil asas juga. Ustaz nak tanya sikit. Ya. Ustaz, bila ada fi'il mesti ada fa'il. Bila ada fa'il mesti ada maf'ulun bih. Itu fa'il muta'addi ya? Ya, betul, itu fi'il muta'addi. Maknanya kalau fi'il dengan fa'il aja itu kira fi'il yang disebut fi'il lazim tadi. Begitu. Saya tak Fi'il berapa lazim. faham. Dia fi'il itu dia tak berhajat pada perkara yang dibuat tu. Tidak berhajat kepada maf'ulun bih tadi. Ada satu takrif lagi. Tadi saya dah bagi tahu satu takrif lagi. Siapa ada Ajar Jamaliah ada tak dalam ni? Kalau kau dia boleh tulis bahasa Arab. Ajar Jamaliah, ustazah tu. Dia pandai tulis bahasa Arab tu. Tak ada. Tak apa Ustaz, saya nak faham yang tu je. Okey, tak apa. Okay. Kalau ada Ajar Jamaliah tu dia boleh terjemah. Ada tulis-tulis bahasa Arab. Dia belajar KIK dulu. Kisas. Tahun 70-an dia ustazah tu dia bagus. Tapi tak ada lah hari ni. Linguistik tu apa pula saya ni tak, kalau bombastik ayat tak faham sangat. Ajar raya apa dia binatang apa linguistik saya tak tahu tak apa tolong bagi tahu lah terjemahan dia. Baik begini. Baik. Jadi mudah-mudahan kata fi'il tu dia bagi dua. Satu fi'il lazim, satu fi'il muta'addi. Fi'il ni apa? Fi'il ni satu istilah. Dia cabar masanya. Fi'il ni dipanggil satu istilah. Dia ada isim, ada fi'il, ada huruf. Itu bab nahu tu. Saya tak mau hurai bab nahu. Kalau bab hurai bab nahu nanti pening. Kita tak mau campur aduk kan. Kita tumpu pada sorof je. Ada ajar Ida tadi, dia kata, Ida Nur kata tak faham. Yang pentingnya ada kitab dulu. Kemudian kita baru boleh dobit. Apa mula-mula bahasa dia gitu. Saya mula belajar bahasa Arab memang tak faham. Saya ikhlas cakap diri saya. Saya memang belajar bahasa Arab ni, mula-mula betul-betul saya sungguh belajar bahasa Arab pada ketika, bukan dulu tak bersungguh, kita tak tahu cara. Saya mula belajar bahasa Arab, cuba ambil SPM bahasa Arab, cuba ambil. Tanpa mengetahui apa tu. Sorof tak belajar dulu saya, tak belajar. Nak buat ayat pun tak apa. Maksud sorof, ni mungkin masuk lambat sikit. Sorof ni kita nak mengenal perkataan bahasa Arab itu untuk kita menterjemahkan. Untuk dengan kita terjemahkan dengan bersesuaian. Dengan perkataan yang bersesuaian. Dengan timbangan wazan. Maksudnya sorof ni mudah-mudahan kata kita nak terjemahkan perkataan Arab tu dengan mengikut konsonan ayat. Dengan mengikut kesesuaian ayat. Kita nak terjemah tu dengan cara sorof tu lah. Kita panggil sorof tu. Kayaknya Ustaz macam kita kaitkan dengan bahasa Melayu. Kayaknya yang kita belajar ni mata al-bina ni kita nak tahu jenis ayat lah. Macam contohnya ayat yang boleh berdiri sendiri, yang tak boleh berdiri sendiri, yang perlu objek penyambut, tak perlu objek penyambut. Kan? Macam tu kan? Ya, lebih kurang. Ya, betul. Lebih kurang. Terima kasih banyak. Jangan lagi tolong bagi penerangan pada jemaah. Kalau ni kita muzakarah bukan kata saya nak mengajar sangat ni, saya muzakarah. Kalau saya salah terjemah tu tolong bagi tahulah. Sebab saya tengah sekarang ni tengah menurun. Tengah turun saya punya pengajaran saya ke arah beginner. Saya biasa ajar dah peringkat tinggi, tak biasa mengajar beginner. Terima kasih banyak tolong ajar saya, bagi faham saya untuk mengajar beginner. Habis. Kita dah.
Itu fi'il muta'addi. Tak apa, dengar dulu. Siapa yang tak ada kitab, nanti tolong beli kitab, nanti kita buat nampak. Pasal dia lah benda payah, tak pernah jumpa. Ibaratnya makanan yang kita tak pernah jumpa, apa benda yang tak pernah jumpa ni, kita rasa jakun sikit. Apa dia ni, aku tak fahamnya. Betul. Saya pun dulu belajar benda rendah juga. Tapi bila saya mengajar, saya dulu belajar benda rendah, tapi Tok Guru tu mengajar benda dah tinggi. Tapi saya ikut juga. Lama-lama tak faham. Habis. Walazimu. Itu fi'il muta'addi. Jadi satu takrif dalam fi'il muta'addi, satu lagi apa dia? Ma yuf'alu bi jami'il adwi ataupun bi jami'il badan. Satu takrif lagi, perkara yang dibuat tu dengan keseluruhan tubuh. Minta maaf. Ma yuf'alu bi'ain wahidin. Tu fi'il muta'addi. Ada satu takrif lagi, ada satu definisi lagi. Dalam ni tak ada sebut. Ma yuf'alu bi'ain wahidin. Perkara yang dilakukan dengan satu anggota. Tapi ini ghalib, ini kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Contoh kita kata daraba Zaidun Amran. Memukul oleh Zaid akan Umar. Pukul tu dengan apa? Dengan tangan. Bila tangan satu anggota. Makan nasi dengan tangan. Itu pun bagi satu anggota. Itu dikatakan maf'ul. Habis. Itu panggil fi'il muta'addi lah. Walazimu. Bermula fi'il lazim. Huwa ma lam yatajawaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Bal waqa'a fi nafsihi. Tengok. Walazimu. Bermula fi'il lazim. Apa dia fi'il lazim? Puasa-puasa ni dapat pahala kita banyak. Nak faham bahasa Arab. Niat kita bahasa Arab. Kita nak faham niat. Kita kata aku nak belajar bahasa Arab pagi ni supaya aku dapat memahami Al-Quran. Kalau niat gitu boleh pahala besar. Betul kan niat kita pagi ni? Aku belajar bahasa Arab bukan kata aku nak pandai, nak tunjuk pada orang. Tapi aku belajar bahasa Arab untuk aku boleh memahami Al-Quran dan hadis dan perkataan ulama. Kalau niat begitu, insya-Allah boleh pahala besar. Walaupun kita belajar fardu kifayah, tapi fardu kifayah tangga kita untuk memahami Al-Quran. Daraba perbuatan. Tengok ada orang tanya soalan. Saya nak baca tadi. Daraba perbuatan. Zaidun pembuat. Daraban perbuatan yang berkali-kali. Daraban tu dipanggil, tu dah masuk maksudnya kat Asyura ni bahasa belajar dah tu. Perbuatan yang berkali-kali. Bukan. Daraban tu betul perbuatan. Zaidun tu pembuat. Jadi benda yang dibuat tu. Contoh kita kata Daraba Zaidun Amran kat Syura. Daraba Zaidun Amran. Jadi daraba tu perbuatan. Pukul. Perbuatan memukul. Kemudian pembuat tu iaitu Zaidun. Amran tu yang kena pukul. Siapa yang kena pukul? Amran. Umar tu kena pukul. Nampak lagi kat Syura baik. Jangan risau kita niat pagi ni mula-mula pengajian kitab kita niat kata aku nak faham aku nak belajar matan minat ni nak faham Al-Quran tu je. Itu saja bahasa dia payah sikit tu tak apa Mana ilmu-ilmu pun kita belajar pun payah. Kita belajar dulu orang belajar ambil science stream payah. Ambil sastra payah, akaun payah, mana ada mudah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Ajaran ni tak apa. Cuti sekolah. Baik, mudah-mudahan selamat Yang Layu. Selamat. Baik. Tengok. Walazimu huwa ma lam yatajawaz. Bermula fi'il lazim itu ialah ma ialah barang ialah fi'il. Lam yatajawaz. Yang tidak berhajat. Yang tidak melampauilah ia fi'il itu. Melampaui boleh, tak berhajat boleh. Yang tak nak pun boleh juga. Yang tak naklah ia perbuatan itu
fi'lal fa'ili akan perbuatan fa'il itu tidak berhajat takluk pada kata nafi. Ya. Tidak berhajat tu kepada maf'ulun bih. Dia tak berhajat kepada maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa? Yang kena buat. Habis. Bal dia panggil idrab intiqali. Habis tu bahkan bal tu mana bahkan waqa'a fi nafsihi. Berlakulah. Waqa'a dengan mana hasala jarwana. Tulis itu. Waqa'a dengan mana hasala. Waqa'a dengan mana hasala. Bahkan hasillah ia perbuatan fi'il tadi tu fi nafsihi pada dirinya, diri fa'il, diri pembuat. Apa maksud dia? Maksudnya fi'il lazim ni dia tidak berhajat kepada maf'ul. Bahkan hanya untuk diri dia saja. Berlaku pada diri dia saja. Tak perlu berhajat pada benda yang maf'ul tu. Contoh kita kata gini. Kita kata kharaja Zaidun. Telah keluar oleh Zaid. Bila sebut keluar oleh Zaid tu dia tak perlu pada apa dah. Kita kata Zaid tu keluar dah cukup. Kalau kita kata Zaid tu keluar dari rumah, tu kena ada tambahan. Kena tambah haraf jar. Ini tak perlu berhajat kepada haraf jar. Ini hanya semata-mata kita kata diri dia tu keluar. Keseluruhan badan semua keluar. Kita kata kharaja Zaidun. Keluar oleh Zaid. Bila sebut keluar oleh Zaid, tak kaki saja ke keluar je kalau zaman? Bila sebut kata Zaid keluar, yang keluar tu kaki saja ke ataupun satu bahagian? Seluruh. Seluruh bahagian. Keseluruhan badan. Ya, seluruh badan. Bila keseluruhan badan itu dipanggil fi'il lazim. Kalau satu bahagian satu anggota itu dipanggil fi'il Muta'addi. Tu dia. Ini tak ada dalam kitab ni tapi saya bagi tu ta'rif yang lain, definisi yang lain. Ada perkataan ulama bukan perkataan saya Cuma tak ada sebut dalam kitab ni. Cuma saya nak bagi faham kitab ni lagi. Saya perlukan daripada kitab yang lain masukkan dalam kitab ni juga. Nak pergi memahami lagi. Habis. Tu dia. Itu. Maksudnya bila sebut fi'il lazim, dia tidak berhajat. Tulis ringkas. Apa tu? Ajaidano tadi tu. Siapa yang tak faham tadi tu, tulis dalam bahasa Melayu. Siap. Tulis. Kalau boleh, kena ada buku kosong satu. Jangan tulis dekat sini saja. Jangan tulis dalam buku saja. Kena ada buku kosong. Kena ada buku notebook. Kena ada book. Orang tadi panggil book. Kena ada buku kosong. Dia tak faham Jangan tulis kat dalam ni saja sebab kita kadang-kadang saya urai tu minta tulis. Apa yang saya tulis tu tulis je. Okey, baik. Tengok lagi. Jadi secara ringkasnya, fi'il lazim dengan fi'il muta'addi beza dia apa? Ulang balik dah. Fi'il muta'addi dia berhajat kepada pelaku tu berhajat pada benda yang dibuat. Fi'il lazim dia tidak berhajat pada benda yang dibuat. Tak berhajat. Hanya semata-mata untuk diri dia saja. Dia tak berhajat pada dia tidak berhajat pada pemangsa atau kita kata pemangsa boleh. Banyak sangat terjemahan tadi. Tidak berhajat pada objek. Kata Kak ini tadi ngajar Wana. Tidak berhajat pada objek. Habis itu. Tengok satu lagi. Al-Babusani. Kita maklum kelas kita Isnin Selasa sampai pukul 9 Rabu Khamis sampai 8.30.
Kita baca banyak sikit lah. Ini permulaan ni dia lambat sikit, tak apa. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Tadi fa'ala yaf'ulu. Ini ai pula lah. Ingat lagi ajaran mana? Saya bagi tahu itu. Ingat. Cuba try sekali. 6 tu. A, I, U. Pula dah. Apa itu apa? Itu ajaran mana? Ajaran mana tengok balik tu, tengah semak balik tu. Kat ini. A, U, A, I, A, A. I, A, U, I, I. Itu dah ada 6 bab semua tu. Nanti akan datang kita nak tahu. Dia atas wazan fa'ula. Fa'ula yaf'alu. Itu kita akan datang tebal. Fa'ala yaf'ulu. Minta maaf. Fa'ula yaf'alu. Kemudian bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. AI. Yaf'ilu. AI. Lepas tu fa'ala yaf'alu. Tu bab ketiga. Lepas tu fa'ila yaf'alu. Lepas tu fa'ula yaf'ulu. Lepas tu fa'ila yaf'ilu. Nanti akan ada 6 bab semua. Nanti tengok sama tak? Betul tak saya cakap nanti? Sama. Cuma saya nak bagi, saya cakap AI tu apa beza tu Ustaz? Apa Ustaz baca tu? Untuk kita memudah faham. Ringkas. Kita buat rumus. Kita buat simbolik nak bagi nampak. 6 bab Habis. AI, IA, II. Tu dia. Itu kaedah saya buat ni lah tu. Habis. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Ni bab kedua, AI. Sebab apa kata AI? Sebab ambil daripada huruf Ain. Nampak tak kaedah? Kajian Aidano tu. Kita ni huruf Ain. Jangan pandang pada fa dengan lam tu, pandang pada Ain. Dia sorof, dia pandang pada pertengahan huruf. Dia pandang pada pertengahan kalimah. Dia tidak pandang kepada hujung kalimah. Kalau hujung kalimah, itu dipanggil ilmu nahu. Ilmu sorof, dia perhatikan kepada pertengahan huruf. Pertengahan kalimah. Itu dia. Baik, tengok. Wa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu. Ini sama, maksud sama. Asal mauzunuhu apa Ustaz? Benda yang sama tadi, saya terjemah tadi mauzunuhu. Bermula benda yang dibuat wazan tu. Perkara yang ditimbang tu. Apa dia? Daraba yadribu. Daraba yadribu dah masuk. Daraba yadribu tu dia panggil wazan. Dia panggil mauzun. Kalau dia istilah ajaran gini. Kalau daraba yadribu dipanggil mauzunun. Mim, waw, zai, waw, nun. Kalau fa'ala yaf'ilu tu dipanggil mauzunu bihi. Mim, waw, zai, waw, nun. Itu bihi. Benda yang dibuat timbang. Nampak tak? Tu beza dia ajaran sikit je. Baik. Sekali lagi Ustaz ulang. Ulang Ustaz. Okey. Daraba yadribu tu kita panggil mauzunun. Benda yang kita timbang tu mauzunun. Benda yang kita timbang tu dipanggil mauzunun. Mim, waw, zai, waw, nun. Tulis bahasa Arab. Belajar tulis bahasa Arab kat ini. Kemudian fa'ala yaf'ilu tu kita panggil mauzunu bihi. Mim, waw, zai, waw, nun. Lepas tu bihi. Baha. Bihi. Sambung. Ni semua kalimah-kalimah dalam Quran pun ada mauzun apa? Ada bihi tu apa? Kan ada dalam Quran. Kenapa dia perlu bihi Ustaz? Bihi apa makna? Mauzun bihi ni maksud benda yang dibuat timbang dengan dia. Dengannya. Tadi so ada bihi yang tu. atas. Yang atas tu mauzunu, benda yang dibuat timbang. Kalau daraba yadribu dia panggil mauzunun saja. Benda yang dibuat timbang. Perkara yang dibuat timbang tu mauzunun.
Adapun perkara yang dibuat timbang dengan dia, itu dipanggil mauzunu bihi. Oh, I see. Nampak? Lebih kurang je lah, Ustaz. Tapi dia tak Bihi. lebih kurang. Tak. Benda yang buat timbang dengan dia dengan benda yang ditimbang lain. Oh. Kalau benda yang ditimbang, contoh gini. Ini kain saya. Ini kain ni saya nak timbang. Adapun tempat timbang tu lain. Dia tak sama kain. Nampak lagi tak? Acuan tu tak sama. Contoh ada acuan besar. Saya ambil letak dalam ni. Acuan tu benda yang dibuat timbang dengannya. Yang ni benda yang timbang. Benda yang kena timbang apa dia? Iaitu kain. Letak dalam. Contoh lah ni. Nak boleh nampak tu. Nampak je ikut? Contoh lain apa, Ustaz? Selain daripada doroba ni. Banyak lagi. Kita kata apa? Kita kata sama Zaidah tu kan. Kita kata Zahaba. Pergi. Kita kata pergi. Kita kata Zahaba, pergilah. Zahaba yang zahabu kan. Bukan yang Itu lazim. Itu lazim. Itu fi'il muta'addi juga. Zahaba Zaidun al-madrasata. Dia pergi lah. Siapa dia? Nak buka tu. Haji Nasir. Yen dia. Yen. Oh, Yen. Bukan Yen tu. Tolong tutup ni. Tu contohlah main doroba doroba yang 1000. Apa lagi? Jalasa yajlisu. Jalasa duduk. Jalasa Zaidun al-kursiyah. Telah duduklah oleh Zaid, dia akan kursi. Jalasa yajlisu. Itu ala itu fi'il lazim. Tak kena. alal kursi. Alal kursi. Tak maaf. Alal kursi. Terbaliklah saya. Lazim tu Itu lazim. fi'il lazim. Tapi bab yang pertama, bab yang kedua ni. Sebab jalasa yajlisu. Baik, tengok. Wa alamatu. Ya. Ni saya nak tanya apa ni nak confirmkan. So maknanya yang kedua fa'ala yaf'ilu tu mauzunun. Tu. Fa'ala yaf'ilu tu panggil mauzunu bihi. Mauzunun bihin. Yang pertama tu fa'ala yaf'alu tu mauzunun. Mauzunu bihi sama juga. Mauzunu bihi sama juga. Oh, Benda sama. yang dibuat timbang. Yang tadi yang mauzunun dengan mauzunun bihi tu apa yang bezanya? Mana satu? Doroba yadribu dipanggil mauzunun. Dalam istilah dia. Itu macam contoh dia lah, mauzunun tu. Benda yang contoh, okey. Bila sebut doroba yadribu dipanggil mauzunun. Istilah ni nama dia mauzunun. Okay. Kalau fa'ala yafilu dipanggil acuan dia dipanggil mauzunu bihi. Okey. Benda yang kita buat timbang dengan dia. Nak dibezakan lah sebab baris atas baris depan dengan bawah tu. Ya, saya tahu, saya faham. Tak. Bukan baris tu. Dia bukan nak beza baris Saya tu. faham yang tengah tu, saya faham yang bertukarnya ain tu, baris ain tu. Saya faham yang tu. Dia gini, yang bab yang pertama, bab kedua ni, dia punya acuan tu, kalau kita kata fa'ala yaf'ulu dengan fa'ala yaf'ulu, acuan dia sama. Cumanya yang kita buat bandingan tu, kalau doroba ni, dia ada ayat-ayat bahasa Arab ni, kadang-kadang kita dengar. Nak cakap doroba yadrubu tak boleh, tak kena. Dia kena doroba yadribu sebab dia ambil daripada acuan dia tu fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu, nak cakap jalasa yajlisu tak boleh. Sebab acuannya daripada yajlisu. Acuannya daripada yaf'ilu. Nampak tak? Ibarat dia gini, enjin Toyota. Dia nak masuk dekat dalam masjid tak boleh, acuan tak kena. Bila enjin Toyota dia masuk dalam benda Toyota. Ibarat dia gitu aja mana. Haji Yaakob. Dalam dunia ni pada Allah Ta'ala tunjuk kita dah. Nampak tak? Okey Ustaz, okey boleh proceed. Okey. Okey, habis. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuran fil mudari'i. Ini pun benda sama, tak ada payah mana pun, benda ulang. Dan alamat bab yang kedua, bahawasanya adalah
Ain fi'ilnya. Ain fi'il bagi bab yang kedua ni. Mana ain fi'il dia? Tu, fa'ala tu. Maftuhan fil madi. Difatahkan pada fi'il madi. Mana fi'il madi? Fa'ala. Wa maksuran. Nak habis dah Dan dikasrahkan pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu mana? Yaf'ilu. Nampak tak? Ain tu. Dikasrahkan, dibawahkan. Yaf'ilu. Tu wa maksuran. Wa maksuran ni yang dikasrahkan, yang di baris bawahkan. Tulis siap-siap. Lepas ni bila jumpa maksuran saya cakap kasrah dah faham dah. Habis. Hatuk mudah. Wa bina'uhu aidan lita'diyati ghaliban. Dan bermula binaannya. Binaan bagi bab yang kedua ni. Aidan juga. Ini kama fil babil awal. Kama fil babil awal. Seperti bab yang pertama juga. Itu bagi ta'diyati ghaliban pada ta'diyah pada ghalib. Sama juga macam tadi juga Ajarwana. Ta'diyah juga. Dipanggil binaan itu, terjemahan itu secara ta'diyah. Ta'diyah ni muta'di itulah. Habis itu. Wa qad yakunu. Qad di mana litaklil. Dah belajar nahu dah. Terkadang adalah ia binaan yang kedua ni dengan makna lazim. Boleh juga guna lazim. Tu tak ada payah Sebab dah nombor satu tadi tu dah terjemah betul-betul saya terjemah dah. Ni nombor dua ni bab yang kedua kita kiaskan lagi. Nampak lagi Kak Syirah. Baik. Macam mana contoh dia muta'addi tu? Ni contoh dia. Misalul muta'addi. Bermula contoh. Misal ni contoh lah. Orang Melayu kita cakap misal juga. Bermula contoh bagi fi'il muta'addi itu ialah nahu seperti, seumpama. Nahu kaulika. Ini saya tak main mana Ajarwana Ajarwana senyum lah ni. Ustaz tak main nahu kaulika ni. Selalu kau jumpa dalam ilmu nahu tu saya error habis lah ni. Bermula contoh yang bagi muta'addi itu nahu seumpama perkataan kau. Daraba Zaidun Amron. Nampak tak? Dia berhajat pada maf'ulun bih. Nampak ni? Ini contoh bagi muta'addi ni. Fi'il yang berhajat kepada maf'ul. Siapa-siapa dah belajar ini, fi'il lazim, fi'il muta'addi tu tolong tulis betul-betul. Tulis dalam buku nota. Jangan tulis dekat dalam kitab, takut terlupa. Habis. Telah memukul oleh Zaid akan Umar. Wa misalul lazimi. Dan bermula contoh bagi fi'il lazim. Nahu jalasa Zaidun. Telah duduk oleh Zaid. Baik, saya nak tanya. Duduk tu keseluruhan badan ke satu anggota Ajarwana? Seluruh badan. Takkanlah duduk. Punggung dia duduk. Badan duduk tempat lain. Tak. Satu dia bagi fi'il lazim. Jadi kita ada dua takrif Ajarwana. Kena ingat Kalau nak bagi memahami lagi, esok nak terang kepada orang, senang je. Fi'il muta'addi ni, kita kata dia tak berhajat pada maf'ul. Kalau orang tu tak faham, kita kata gini. Maksudnya perbuatannya tu berhajat kepada keseluruhan badan. Tu takrif yang kedua. Kalau nak bagi faham esok nak ajar orang esok, Haji Yaakob. Kau ajar cucu ke mana tahu Haji Yaakob. Kalaulah fi'il lazim, kalau fi'il lazim jalasa Zaidun. Tak kena tadi. Fi'il muta'addi tadi. Dia berhajat kepada satu anggota. Sebahagian anggota je. Satu anggota saja. Contoh memukul oleh Zaid ke Umar. Kemudian kita kata lagi. Jalasa Zaidun. Telah duduk Zaid. Jadi Zaid duduk tu dengan keseluruhan badannya. Maka bila duduk dengan keseluruhan badan, itu dipanggil fi'il lazim.
Dia tak berhajat kepada maf'ul. Ada satu perkataan lagi, ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u tu atau wazan fa'ala yaf'ilu. Ni bab yang kedua ni. Ja'a yaji'u, datang. Bila sebut datang Zaid, fi'il lazim ke fi'il maf'ul, fi'il muta'addi? Kat ini? Lazim. Fi'il Lazim. sebab apa? Sebab seluruh badan berjalan. Habis itu. Tu kebanyakan begitulah. Jangan bukan semua tau. Kebanyakan begitulah. Nampak lagi? Faham Kak Lip? Kak Lip tak tanya ni soalan kat dia. Esok dia tanya tak. Kak Lip tak faham? Kak Lip? Kak Lip tak ada? Kak Lip tak ada. Kak Lip tak ada hari ni? Tak apa. Ingat ada tadi. Baik, habis itu. Al-babus salisu fa'ala yaf'alu. Nanti kita sambung esok pula. Esok pula. Bab yang ketiga. Ni dah tak payah dah sebenarnya. Yang payah nanti bila masuk lepas daripada 6 bab. Fi'il sulasi mazid. Tu payah sikit. Nanti akan datang kita bahas. Tu payah sikit. Ini tak ada payah. Kita boleh baca cepat-cepat sikit. Sebab dah faham bab pertama tadi, okey. Alhamdulillah. Clear yang tu dulu. Bagi ada perbezaan. Apa fi'il lazim, apa fi'il muta'addi. Faham lagi semua, Okey, baik. Dah sejam setengah, elok dah. Kita elok berhenti. Sekejap lagi pukul 10 pula. Babali Kadok nak baca kitab Bisyaratul Amilin. Tu kitab sedap juga, kitab Jawi. Dia ada cerita tentang targhib wa tarhib. Nak mengingat kita orang beramal, nak menaikkan semangat untuk orang beramal dalam kitab tu. Baik, kita baca setakat tu dulu. Jadi pukul 10 tersambung balik dalam jumpa dengan Babali insya-Allah. Wallahu a'lam. Ni sekalian itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adata darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak semua. Ustaz, Terima kasih Ustaz. Basyaratul Amilin tu makna basyarah. Nazaratul Kegembiraan. Ghafilin. Basyar, menggembirakan orang-orang yang beramal. Masya. Nazarah? Basyarah, itu panggil masdar. Masdar. Nazaratul Ghafilin. Bisyaratul Orang lupa. amilin. Amilin itu orang yang beramal. Jadi dua tu, wa nazaratul Ghafilin. Wa nazaratun Basyar- dan melihat dan wa nazaron dan wa nazaratun dan Nazaratul- melihat pada orang-orang yang terlupa. Lupa, ghafalah. Ghafil. Menakutkan. Basyaratul. Betul. Gembira untuk orang yang beramal dan apa? Nanti kita belajar Nazaratul nanti Ghafil. insyaAllah. Haji ada pukul 10 lagi ada? Ya, insyaAllah. Okey, baik. Bulan puasa ni kita Okey, habiskan, Ustaz. saya habiskan ngaji kitab je lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak semua. Pukul 10 kita jumpa lagi. Balik. Baik, Assalamualaikum. terima kasih semua. Okey, baik semua.